Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. An dan juga kawan-kawan semua. Kami daripada Pemerintah Sembilan akan membentangkan tajuk pengaruh ICT ke atas kesepadan nasional. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Syarifuddin bersama-sama 6 orang ahli kumpulan saya, iaitu Naimuddin, Nazmi, Ilham, Alif dan juga Izhan dan juga Afham. Jadi dalam tajuk ini kita akan membincangkan berkaitan dengan yang pertama sekali adalah evolusi dan pengglobalan teknologi, kemudian hubungan manusia dengan ICT, kemudian etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, kemudian ICT sebagai tapak kesepadan nasional, ICT, impak ICT pada masa hadapan, penyalahgunaan ICT, teknologi AI dan akhir sekali kesimpulan. Evolusi dan pengglobalan teknologi. Secara asasnya, setiap apa perkara yang wujud pasti ada sebab di sebaliknya. Begitulah dengan teknologi. Teknologi bertujuan untuk memudahkan segala urusan manusia. Kalau kita mengikut sejarah, perkataan teknologi berasal daripada bahasa Inggeris yang telah wujud sejak abad ke-17, yang mana teknologi ketika itu merujuk kepada seni. Namun pada hari ini, teknologi telah pun berkembang menjadi pada abad yang ke-20 semakin pesat pembangunan teknologi. Jadi semakin hari semakin berkembang teknologi untuk apa? Untuk mencapai matlamat, memudahkan dan memperbaiki hidup manusia. Dan setiap teknologi yang ada itu ada fungsi-fungsinya tertentu. Seperti contoh kita tengok ada 6 bahagian yang di sebelah itu: pertanian dan makanan, pembinaan, pengangkutan, teknologi maklumat, teknologi komunikasi dan media, AI dan IoT, yang mana setiap bahagian teknologi itu ada fungsi-fungsi yang tertentu untuk bidang yang tertentu. ICT. Apa itu ICT? ICT merujuk pada Information, Communication dan juga Teknologi. Jadi menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana satu idea dialihkan daripada sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Ini merujuk kepada ada satu perkara yang ingin disampaikan kepada satu sumber ataupun lebih. Jadi ia memerlukan komunikasi untuk kita mengubah ataupun memberi arahan kepada mereka. Menurut beliau lagi, sejarah perkembangan komunikasi dibahagi kepada 4 era, di mana komunikasi tulisan pada 4000 sebelum Masihi, kemudian komunikasi cetak 1400-an, kemudian telekomunikasi 1800-an dan komunikasi interaktif pada abad ke-20 sehinggalah hari ini. Jadi berikut adalah antara komponen-komponen yang ada dalam ICT seperti internet, cloud, software, hardware, transaction, data dan juga communication teknologi yang biasa kita guna setiap hari. Inilah antara perkara-perkara yang terbahagian daripada ICT. Evolusi ICT di Malaysia. Okey. Bahagian pertama, rukun negara telah menggariskan untuk membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Okey, berikut adalah tangkap layar yang diambil daripada My Government, daripada rukun negara. Okey, bagaimana ICT berkembang di Malaysia? Secara asasnya, pada tahun 1983, Dr. Muhammad Awang telah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia melalui internet di Makmal Universiti Malaya. Kemudian pada tahun 1985, Malaysian Institute of Microelectronic System (MIMOS) telah ditubuhkan di bawah JPM. MIMOS ini wujud untuk melakukan research and development untuk kepada pembangunan elektronik di Malaysia. Kemudian pada tahun 1990, MIMOS ini telah pun diletakkan di bawah Menteri Sains dan Teknologi dan Inovasi. Kemudian pada tahun 1996, Malaysia East Asia Satellite (MISAT) telah pun dilancarkan, yang mana pada tahun 1996 ini MISAT 1 dan 2 dilancarkan. MISAT 1 memfokuskan kepada TV, pancaran TV, kemudian MISAT 2 adalah perhubungan. Kemudian pada tahun 2006 pula MISAT 3 pula dilancarkan. Okey, pada tahun 1996 juga Koridor Raya Multimedia telah pun diumumkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia yang keempat. MSC ini bertujuan untuk menarik pelabur-pelabur luar untuk melabur dalam bidang inovasi teknologi ini di Malaysia dan menyediakan teknologi yang berinovasi tinggi yang ada di Malaysia. Kemudian pada RMK 8 dan juga RMK 9, kerajaan memperuntukkan sejumlah dana untuk pada RMK 8 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub teknologi ketika itu. Kemudian pada RMK 9 memfokuskan kepada menjadikan ICT ataupun teknologi sebagai sumber kekayaan yang ada di Malaysia. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan dengan menyatakan hubungan manusia dan ICT. Jadi timbul persoalan daripada satu topik ini, adakah teknologi moden zaman kini menjadi satu keperluan bagi manusia?
Jadi saya akan merungkaikan berkaitan dengan pandangan manusia terhadap ICT untuk menjawab persoalan tadi. Jadi ada yang mengatakan bahawa ICT ni ataupun teknologi ini sebagai alat bagi mereka. Sebabnya kerana urusan manusia dapat disiap dengan cepat dan juga menggunakan alat teknologi ini dapat meringankan beban seseorang itu dan boleh dianggap sebagai alat komunikasi yang lebih efisien yang mana manusia menggunakan teknologi uh, menyelesaikan satu kerja tanpa pembaziran waktu dan tenaga. Dan ada juga mengatakan ataupun berpendapat ia sebagai beban kerana beban kepada orang yang tidak menguasai teknologi baharu ini dan juga beban kerana menimbulkan gejala sosial yang sangat berluasa seperti yang kita tengok pada zaman sekarang iaitu uh, penjenayah, scammer ataupun cyberbully dan seterusnya. Ia sebagai beban juga kerana kita akan sentiasa menghadap teknologi itu. Contohnya kita akan menyelesaikan satu pekerjaan yang mana melibatkan teknologi, maka kita perlu menghadap teknologi itu dengan jangka masa yang lama. Itu akan menjadi satu beban kepada seseorang itu. Pengaruh ICT terhadap manusia. Jadi seperti yang kita tahu, ICT sekarang ataupun teknologi sekarang sangat berkembang dan sangat moden. Jadi ia akan mempengaruhi manusia dan kenapa ia mempengaruhi? Sebab teknologi sekarang ataupun teknologi ICT sangat memudahkan kehidupan harian manusia. Seperti yang kita tahu dalam pembayaran kita akan menggunakan teknologi, dalam perdagangan kita akan menggunakan teknologi dan pendidikan juga kita akan menggunakan teknologi. Jadi harian kita ataupun kerja harian kita sangat memerlukan teknologi sekarang. Dan pengaruh ICT ini juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan melatih masyarakat menggunakan teknologi. Ini kerana peredaran zaman iaitu zaman ICT, zaman teknologi, maka kita tidak perlu mengetahui, kita perlu menggunakan sebaik mungkin untuk menambahkan ilmu kita dan melatih kita atau melatih masyarakat untuk menggunakan teknologi ini. Dan seterusnya, kita kena tahu juga ICT sekarang tidak boleh dipisahkan ataupun tidak dapat dielakkan dalam hidup harian kita. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat, kita tengok kehidupan seharian kita akan dipenuhi ataupun diliputi dengan teknologi sekarang. Kita buat kerja itu guna teknologi, kita main sesuatu benda pun guna teknologi, kita pergi mana-mana pun guna teknologi sekarang. Itu yang mengatakan kita sangat memerlukan teknologi zaman sekarang. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Okey. Yang pertamanya adalah kita perlulah berkomunikasi secara berhemah dalam talian. Maksudnya contoh kalau kita komen di live ataupun di post orang di IG, contohnya di TikTok, perlulah kita komen tu dengan kata-kata yang baiklah, yang tidak menyakitkan hati orang. Okey. Yang keduanya, ikuti piawai kelakuan online seperti dalam kehidupan sebenar. Okey. Maksudnya, contoh dalam dunia sebenar ni kita ikut peraturan dia. Kita ikut peraturan dia macam ni. Macam tu juga dengan dunia online. Perlulah kita ikut peraturan di atas talian ni sebagaimana kita berada di dunia sebenar. Okay. Yang ketiga adalah tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya. Okey. Dengan kata lain, kita perlu, sebelum kita sebar suatu maklumat tu, kita perlu pastikan betul-betul yang maklumat tu adalah palsu, adalah sahih dan tidak diragui kesahihannya. Okey. Seterusnya, tidak melayari laman web berunsur negatif. Okey, seperti yang kita tahu, di antara kebaikan internet ni kita dapat banyak maklumat, tapi ada maklumat yang positif dan juga negatif. So, hindari diri kita daripada melayari laman web yang memberikan impak negatif lah kepada hidup kita. Dan yang terakhir adalah tidak mengeksploitasi maklumat peribadi pihak lain. Okay. Macam kita kalau
ada orang salah guna maklumat tentang diri kita, kita tak suka kan. So sama juga, elakkan kita menggunakan data peribadi orang lain yang kita dapat secara online untuk kepentingan diri kita. Jadi saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Alif kerana memberikan saya peluang untuk menerangkan topik ini. Topik yang ingin saya bentangkan adalah ICT Tapak Kesepaduan Nasional. Apakah itu yang dimaksudkan dengan ICT Tapak Kesepaduan Nasional? Ia merujuk kepada konsep yang menekankan integrasi dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan perpaduan negara. Konsep ini sering digunakan dalam konteks negara atau wilayah tertentu dengan tujuan memanfaatkan ICT untuk merapatkan jurang sosial, ekonomi dan pembangunan di kalangan pelbagai kumpulan atau komuniti. Istilah tapak kesepaduan nasional mewakili ruang metafora di mana orang di latar belakang budaya dan wilayah yang berbeza-beza boleh bersatu melalui penggunaan ICT. Ia menggalakkan idea penggunaan teknologi maklumat sebagai satu alat untuk memupuk persefahaman, kerjasama dan keterangkuman dalam kalangan masyarakat yang pelbagai dalam sesebuah negara. Objektif ICT Tapak Kesepaduan Nasional boleh berbeza-beza bergantung kepada konteks dan matlamat khusus sesebuah negara atau wilayah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa objektif umum bagi ICT Tapak Kesepaduan Nasional ini. Yang pertama sekali adalah untuk menggalakkan inovasi dan pembangunan ekonomi. Infrastruktur ICT dan platform digital mewujudkan persekitaran yang membolehkan inovasi, keusahawanan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggalakkan penggunaan ICT, negara boleh meningkatkan daya saing dan produktiviti mereka dalam ekonomi digital global. Seperti mana yang kita lihat sekarang ini, banyak kita lihat rumah-rumah yang dijual secara digital dan sebagainya. Baik, yang kedua, menggalakkan pertukaran budaya dan persefahaman melalui platform ICT. Orang daripada latar belakang budaya yang berbeza boleh berhubung, berkongsi pengalaman dan mempromosikan pertukaran budaya. Ini boleh memupuk persefahaman, hormat menghormati dan menghargai kepelbagaian. Orang daripada kaum Cina boleh memperkenalkan kaum mereka, boleh menceritakan tentang apa yang baik tentang kaum mereka. Adapun orang Islam sendiri boleh juga menceritakan tentang apa nilai-nilai yang diterapkan dan boleh berkongsi nilai-nilai yang diterapkan di dalam Islam sendiri. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan kerjasama. ICT memudahkan komunikasi dan kerjasama di kalangan individu, komuniti dan organisasi merentasi sempadan geografi. Ini boleh membawa kepada penyelarasan dan kerjasama yang lebih baik dalam pelbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang penjagaan kesihatan, tadbir urus dan pengurusan bencana. Dan terakhir sekali adalah memperkasakan komuniti terpinggir. ICT boleh memperkasakan komuniti terpinggir dengan menyediakan mereka akses kepada maklumat, sumber dan perkhidmatan. Ini boleh membantu meningkatkan komuniti ini dan membolehkan mereka mengambil bahagian secara lebih aktif dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Sekian, terima kasih. Teknologi Informasi dan Komunikasi ICT memiliki impak yang sangat besar pada masa hadapan. Antaranya, yang pertama, impak kepada kemajuan teknologi. ICT akan terus memainkan peranan penting dalam memacu kemajuan teknologi. Inovasi seperti AI, yakni Artificial Intelligence, Cloud Computing, Internet of Things, IoT dan Virtual Reality akan berkembang dengan lebih pesat. Ini akan membuka peluang baru dalam bidang perubatan, dalam bidang perubatan, pembangunan bandar pintar, pengangkutan pintar dan banyak lagi. Yang kedua, impak kepada perkembangan AI, yakni Artificial Intelligence. AI memiliki peranan yang semakin penting di masa hadapan. Kemampuan komputer untuk belajar dan mengambil keputusan sendiri akan memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih canggih dan automatik. AI juga dapat digunakan dalam pengembangan robotik, kenderaan auto drive dan sistem lainnya yang akan mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Seterusnya, impak perubahan sosial. Kepesatan kemajuan ICT telah merubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial, aplikasi penghantaran makanan dan platform seumpamanya telah mengubah lanskap komunikasi global. Yang keempat,
impak kepada industri kesihatan. ICT telah memiliki impak yang sangat besar dalam industri kesihatan. Dari catatan kesihatan elektronik hingga telemedicine, ICT telah meningkatkan accessibility perawatan kesihatan dan memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan tepat di masa hadapan. Perkembangan seperti telemedicine yang lebih maju, pemantauan kesihatan berdasarkan sensor dan analisis big data akan membawa perubahan besar dalam penyediaan perawatan kesihatan. Selain itu, impak kepada pendidikan dan pembelajaran. ICT akan terus membawa transformasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Sebagai contoh, pembelajaran atas talian. Dan kerana ICT juga, kita dapat mengakses maklumat dengan lebih luas melalui internet, seterusnya meningkatkan pendidikan Malaysia kepada pendidikan berkualiti. Teknologi seperti augmented reality dan virtual reality juga boleh membawa pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan kepada para pelajar di Malaysia. Di samping itu, impak kepada ekonomi digital. Pada masa hadapan, kita akan menyaksikan pertumbuhan ekonomi digital yang lebih pesat. Dengan kemajuan dalam ICT, perdagangan elektronik, e-commerce akan terus berkembang dengan peningkatan dalam pembelian secara dalam talian. Platform perdagangan elektronik dan perkhidmatan perhantaran yang lebih efisien ini akan membuka peluang baru untuk usahawan digital dan memperluas pasaran global. Yang keenam, impak kepada kelestarian alam sekitar. ICT juga boleh memberi kesan yang sangat besar terhadap kelestarian alam sekitar. Penggunaan teknologi pintar dalam pengurusan sumber, pemantauan alam sekitar dan pengurangan penggunaan sumber boleh membantu dalam usaha menjaga alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif manusia terhadap alam. Dan yang terakhir sekali, impak ICT kepada keselamatan dan privasi. Pada masa hadapan, ICT juga akan memberi perhatian yang sangat besar kepada isu keselamatan dan privasi. Dengan lebih banyak data dan maklumat yang dikumpul dan dikongsi melalui teknologi adalah penting untuk memastikan perlindungan privasi individu seseorang itu dan keupayaan untuk mengurus keselamatan data dengan lebih berkesan. Rumusannya, impak ICT pada masa hadapan adalah sangat besar dan merintasi pelbagai sektor kehidupan. Dalam menghadapi cabaran dan peluang ini, penting bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi baru, mengembangkan kemahiran yang diperlukan dan mengurus kesan sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan perkembangan ICT. Teknologi AI ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil Artificial Intelligence. Apa itu AI? AI merupakan satu simulasi kecerdasan manusia yang diproses ataupun diprogramkan menggunakan mesin, khususnya komputer. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil kecerdasan buatan. Teknologi AI ini merupakan satu jenis bentuk teknologi baru yang kalau ikut pada masa zaman sekarang, pada zaman kemajuan sekarang, ianya amat sukarlah untuk kita elakkan, melainkan kita duduk bukan di kawasan bandar. So bila mana kita bercerita tentang teknologi baru, semestinya ada kebaikan dan keburukannya. Ia macam bila keluar teknologi baru, dia ibarat duit shilling. Maknanya dia ada dua sisi yang berbeza. Okey, antara kelebihan dan ancaman teknologi AI itu sendiri adalah, yang pertama, kelebihannya adalah teknologi AI terbukti mampu untuk memudahkan pelbagai jenis urusan manusia. Selain itu, teknologi AI ini merupakan satu jenis teknologi yang kita boleh kata kekal dan ianya boleh disimpan dalam jangka masa yang agak lama serta boleh digunakan secara berulang-ulang kali. Selain itu, teknologi AI ini merupakan teknologi yang mampu menjimatkan kos, di mana kita tak perlu keluarkan dana yang besar untuk menggaji tenaga manusia yang banyak lah. Jimat kos kat sini bukan bermaksud
kos pada untuk membina teknologi AI tu. Tapi macam saya cakap tadi, dia menjimatkan kos, kalau kita kata jimatkan kos yang perlu dikeluarkan pada setiap hari ataupun setiap bulan. Okey, seterusnya adalah keburukan teknologi AI itu sendiri, di mana yang pertama, teknologi AI itu mempunyai kandungan yang sangat besar, luas dan mudah. So bila ada 3 poin ni, dia ada potensi besar untuk menjadikan penggunanya untuk jadi tidak jujur. Selain itu, kandungan teknologi AI ni mudah berlaku kecelaruan, salah faham dan serta tersebarnya maklumat yang tidak sahih. Selain itu, antara ancaman teknologi AI itu sendiri adalah isu plagiarism, di mana sesetengah orang menggunakan teknologi AI itu untuk isu-isu plagiarism. Seperti mana yang kita lihat di luar, ada orang yang menggunakan teknologi AI ini untuk menang satu pertandingan visual, pertandingan lukisan untuk menang, dan terbuktilah dia menang, tapi bukan atas usaha sendiri. Dan akhir sekali, keburukan teknologi AI yang paling jelas pada masa sekarang ialah isu deepfake, yang mana deepfake ini pada asalnya digunakan untuk merosakkan reputasi seseorang dalam politik, dan akhirnya deepfake ini dah tersebar luas, dan kebanyakan deepfake ini digunakan dalam masalah deepfake ini banyak dijumpa dalam isu-isu pornografi, kerana orang yang ditarget itu tidak membuat perkara apa yang seperti mana yang ditunjukkan dalam deepfake itu. Oh yes, untuk isu deepfake ini juga ada juga bukan sahaja visual tapi audio juga boleh deepfake kan. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyalahgunaan ICT. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan manusia menyalahguna teknologi maklumat. Yang pertama, faktor kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi telah memberi perubahan yang lebih baik dalam kehidupan, di mana kecanggihan teknologi merupakan salah satu faktor penyalahgunaan ICT di kalangan belia khususnya, yang mana golongan belia ni lebih gemar menghabiskan masa mereka dengan melayari laman sosial seperti Twitter, Facebook, bermain game online dan sebagainya. Mereka lebih suka berinteraksi dengan media berbanding bergaul dengan keluarga mereka sendiri, yang mana ini menyebabkan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Yang kedua ialah faktor persekitaran, yang mana ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting bagi membentuk sasiah diri dan memberi pendidikan kepada anak-anak mereka. Ini kerana ibu bapa kadang-kadang sibuk dengan kerja mereka dan tidak mempunyai masa lapang untuk bersama dengan anak-anak mereka. Yang mana apabila ibu bapa sibuk tidak memantau anak-anak mereka, maka mereka lebih suka untuk bersama dengan rakan-rakan. Maka secara tidak langsung ia mudah terpengaruh bagi melakukan perkara negatif dan perkara-perkara yang buruk. Yang mana sekiranya berlaku perkara ini, maka ibu bapa kurang pengawasan mereka dalam penggunaan teknologi anak-anak mereka. Seterusnya yang ketiga, faktor individu. Fitrah manusia ataupun seseorang individu itu mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu yang baharu. Dalam aspek ICT, mereka ini tidak mematuhi etika penggunaan ICT dengan cara yang betul. Yang mana golongan remaja ini yang sukakan kebebasan untuk melakukan sesuatu perkara dan tidak suka dikongkong.
Seterusnya faktor yang keempat, iaitu faktor pengetahuan. Individu yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dalam penggunaan internet akan menyumbang kepada masalah jenayah cyber, yang mana penceroboh menggunakan internet bagi menceroboh sistem komputer sesebuah syarikat melalui laman web syarikat tersebut. Maka mereka akan menceroboh laman web sesebuah syarikat dan yang mana mereka mencuri maklumat-maklumat penting bagi kepentingan keuntungan kerana mereka menjual maklumat tersebut. Mereka akan menjual maklumat tersebut kepada pesaing syarikat tersebut. Maka hal ini menunjukkan penggunaan internet yang salah akan memberi kesan yang buruk kepada seseorang individu ataupun organisasi. Yang terakhir ialah faktor keselamatan. Faktor keselamatan iaitu kata laluan merupakan satu kata kunci yang menjadi rahsia dari pengetahuan orang lain. Kata laluan ini perlu dijaga agar tidak diketahui oleh pengguna-pengguna lain. Maka sekiranya password kita ataupun kata laluan ini telah jatuh ke tangan orang lain, maka mereka akan mengambil kesempatan merosakkan maklumat dan fail yang ada ataupun menyebarkan fitnah melalui akaun sosial, laman sosial tersebut. Maka kita kena menjaga kata laluan kita dan nombor TAC sebagai contoh dalam transaksi wang dan sebagainya. Maka pengguna yang tidak mengemas-kini fail dan rangkaian juga akan menyebabkan sistem mudah diceroboh. Jadi saya akan simpulkan pembincangan kami pada hari ini, iaitu ICT merupakan realiti kehidupan masa kini yang merupakan satu keperluan untuk semua manusia. Teknologi sekarang akan sentiasa berkembang dengan pesat untuk memudahkan segala urusan manusia. Ini juga mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik dan juga seringkali disalahguna untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Maka ICT perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Akhir sekali, ICT ataupun teknologi sekarang perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia masa hadapan, khususnya di Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.